Firman Allah Ta'ala, Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum Dzalika ad-dinul qayyim Fala tazlimu fihinna anfusakum Wa qatilul musyrikina kaffah Kama yuqatilunakum kaffah Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Yang bermaksud, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan di dalam ketetapan Allah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, 4 daripadanya bulan yang diharamkan. Itulah hukum agama yang kukuh. Maka janganlah kamu menzalimi di dalam bulan-bulan haram itu diri-diri kamu, dan perangilah golongan musyrikin kesemuanya seperti mana mereka telah memerangi kamu kesemuanya. Dan ketahuilah Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat 36 dari surah Taubah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di dalam ayat 36, sebahagian daripada 4 bulan yang diharamkan itu, yaitu bulan Muharram yang kita berada sekarang ini di dalamnya. Bulan haram dengan makna bulan yang dihormati. Lalu di dalam bulan ini, orang-orang Arab sebelum daripada Islam, mereka menghormati bulan-bulan ini. Lalu bila datang Islam, bulan-bulan ini diperakui sebagai bulan-bulan yang dihormati. Di antaranya kalau berperang akan diadakan gencatan senjata. Kalau mereka berkelahi, mereka berhenti dalam bulan ini yang diharamkan ini. Begitulah seterusnya, kerana menghargai kepentingan bulan yang dihormati. Tetapi dalam soal yang melibatkan Islam, mereka tidak beri ruang. Bila sampai perkara yang melibatkan Islam, maka kadang-kadang penghormatan itu tidak diberi. Menyebabkan Allah menurunkan ayat menceritakan kepada kita bagaimana keadaan masyarakat Arab Jahiliyah dalam menerima bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah itu. Kadang-kadang apabila tak bersetuju dengan kehendak mereka, mereka ubah bulan-bulan tersebut. Sebab itu dalam ayat yang kita baca, sebahagian daripadanya ialah peringatan Allah supaya apabila orang-orang yang beriman berada dalam bulan-bulan yang dihormati, maka mereka yang pertama sekali jangan menzalimi diri mereka sendiri di dalam bulan-bulan tersebut. Iaitu yang pertama, jangan melakukan kezaliman ke atas diri dengan melakukan dosa-dosa. Dan kerana dosa-dosa yang akan menyebabkan jauh seseorang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menyebabkan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau berlaku juga, maka hendaklah bertaubat. Bertaubat adalah kerana kita nak membersihkan
supaya dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman hanya dalam 4 keadaan pada setiap masa, sama ada dalam taat atau dalam maksiat, dalam nikmat atau dalam bala. 4 keadaan. Maka dalam taat wajib bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada amalan kita. Bila kita dalam taat, kita bergantung kepada Allah supaya Allah menerima amalan-amalan kita. Kerana kadang-kadang ada manusia yang bila bergantung kepada amal, tidak bergantung kepada Allah, maka menyebabkan ketika bertambah amalannya jadi gembira dia, dan ketika berkurangan jadi marah dan murka dia. Sebab itu amal mesti dibuat sebanyak mungkin, tetapi tidak bergantung dengan amal. Kata Sayyidina Ali, orang yang cerdik ialah orang yang beramal dengan amal yang sangat banyak, tetapi tidak bergantung kepada amal tersebut. Bahkan dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bodoh ialah yang tidak beramal, lalu berangan-angan pemurahnya Allah, maka Allah akan memberikan keampunan dan keringanan kepadanya. Orang yang cerdik beramal banyak, tetapi tak bergantung dengan amal. Jadi kalau kita dalam amal, maka kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam maksiat, tanggungjawabnya ialah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersempena kita berada dalam bulan Muharram ini, maka pertama kita letak dulu niat untuk tidak melakukan apa-apa dosa pada tahun ini. Sebab di antara syarat taubat yang pertama ialah kita berhenti daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita menyesal dosa-dosa yang telah berlaku. Jadi kita ingatkan dosa apa yang kita buat yang besar, maka kita mengingati itu menyebabkan timbul sesal. Selepas sesal, mengapa kita lakukan tu, dia ada satu lagi, iaitu cita-cita, niat untuk tidak mengamalkan lagi pada masa akan datang. Cukup 3 sifat ni, taubat itu dinamakan taubat nasuha dan akan diterima oleh Allah. Jadi kalau berlaku pula, taubat pula. Cukup 3 syarat tu diterima pula. Begitulah seterusnya sampai kita mati. Itu kalau kita dalam maksiat. Kalau kita dalam taat, bergantung dengan Allah. Kalau kita dalam maksiat, maka taubat. Kalau kita dalam nikmat, maka syukur. Dalam nikmat, maka syukur. Syukur, inna lin ni'ami awabid, kata Nabi. Bagi tiap-tiap nikmat itu ada ikatan-ikatan seumpama pengikat binatang liar. Faqayyiduha bisyukr, maka ikat nikmat-nikmat kamu itu dengan syukur. Jadi bila kita tangkap binatang liar, kita tangkap pelanduk, kita tangkap kancil, maka kena ikat. Kalau tidak, terlepas balik. Nikmat ni dibandingkan oleh Nabi SAW seumpama binatang liar itulah. Jadi kalau kita tak ikat, dia akan lari. Jadi nak ikat macam mana? Rasulullah pesan, iaitu inna lin ni'ami awabid. Maka bila binatang liar tu boleh terlepas kalau kita tak ikat, nikmat boleh terlucup kalau kita tak ikat, maka faqayyiduha bisyukri, maka ikat tambah dengan syukur. Syukur pertama sekali ialah dalam hati, merasakan, mengetahui, memang menyedari nikmat ni datang dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan terucap di mulut, sebab mulut ni adalah dalil atau petunjuk hati. Maka akan sentiasa menyebut alhamdulillah, asyukrulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, akan digunakan nikmat itu oleh anggota orang yang mendapat nikmat untuk
melakukannya berdasarkan kepada keredaan Tuhan yang memberi nikmat. Jadi selama mana nikmat itu digunakan pada tempat yang dia redai, maka namanya syukur dengan anggota. Jadi di sinilah janji daripada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur terhadap nikmat-nikmat itu, nescaya aku, kata Allah, benar-benar akan tambahkan kepada kamu. Jadi nikmat ini mesti kita ikat dengan syukur. Lalu di antara perkara yang penting juga yang disebut oleh para ulama kita, kalau kita dalam bala, maka hendaklah sabar dan mengeluarkan diri daripada bala itu, menyebabkan sebab musabab usaha-usaha yang dilakukan itu akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu malam ni kita ambil sebahagian daripada ayat-ayat yang ada dalam suratul Anfal yang menceritakan tentang hijrah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayat akhir di dalam suratul Anfal, yaitu bermula daripada ayat 72, 73, 74 dan 75 dalam suratul Anfal. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah berjihad mereka itu dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka pada jalan Allah, dan orang-orang yang menyediakan tempat dan menolong serta membantu orang-orang yang berhijrah, mereka itu sebahagiannya adalah menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang beriman tetapi tidak berhijrah, maka tiadalah bagi mereka daripada perlindungan bagi mereka itu sedikit pun sehingga mereka berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kamu dalam perkara agama untuk membantu mereka, maka ke atas kamu wajiblah memberikan pertolongan dan bantuan, kecuali ke atas kaum yang antara kamu dan antara mereka ada perjanjian, dan Allah dengan apa yang kamu lakukan sangat melihat. Dan orang-orang yang kafir, mereka itu menjadi pembantu kepada sebahagian yang lain. Jika tidak kamu lakukan, nescaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerosakan yang sangat besar. Dan orang-orang yang beriman serta berhijrah,
dan berjihad mereka itu pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan membantu serta membela orang-orang yang berhijrah, mereka itulah sebenar-benarnya beriman. Bagi mereka keampunan dan bagi mereka rezeki yang mulia. Dan orang-orang yang beriman selepas daripada itu dan mereka berhijrah serta berjihad bersama kamu, maka mereka itu termasuk dari kalangan kamu. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, setengah mereka itu adalah lebih utama dengan setengah di dalam hukum kitab Allah. Sesungguhnya Allah dengan tiap-tiap sesuatu adalah amat mengetahui. Nah, sebab itu ayat ni dia ada sebahagian kandungan hukum di dalamnya. Pertamanya bila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Lalu perkara yang pertama yang Rasulullah lakukan ialah bersaudarakan dulu di antara Aus dengan Khazraj. Aus dengan Khazraj ini dua kabilah besar di Madinah, berkelahi berpuluh-puluh tahun. Tiada siapa yang boleh menyatukan mereka. Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah boleh satukan di atas nama Islam. Lalu Rasulullah kata mulai hari ini tidak lagi dipanggil Aus, tak dipanggil Khazraj, melainkan dipanggil Ansar. Itu Rasulullah lakukan. Bila sampai orang Muhajirin ini pula, Rasulullah SAW satu kaum pula di antara Muhajirin dengan Ansar, iaitu persaudarakan di antara mereka. Di antara persaudaraan itu ialah harta-harta pesaka boleh diwarisi oleh orang Muhajirin. Nah, ini ayat 75 dibatalkan setelah daripada orang Muhajirin sudah mendapat tempat kedudukan yang baik di Madinah, maka tak dibenarkan lagi pesaka di kalangan golongan Ansar kepada Muhajirin setelah turun ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Maka pesaka di antara Ansar dengan Muhajirin dibatalkan. Nah, mereka awal orang-orang Ansar yang meninggal, di antara yang boleh terima pesaka ialah orang Muhajirin yang dipersaudarakan. Tetapi akhirnya dibatalkan sebab orang beriman ni bila sampai mereka orang Muhajirin berhijrah, walaupun asal dalam keadaan miskin susah, tetapi akhirnya menjadi kaya raya, lalu dibatalkan hukum ini. Nah, itu sebabnya di antara pelajaran kalau kita belajar bab akikah korban, tidak dibenarkan simpan daging korban pada peringkat awal termasuk akikah, iaitu selama 3 hari. 3 hari. Jadi kena berhabis juga dalam masa 3 hari. Mengapa? Kerana pada masa itu orang Muhajirin ini sangat miskin. Jadi bila sampai masa, maka dibagi-bagi daging itu, pastikan dihabiskan dalam 3 hari. Tetapi akhirnya orang-orang Muhajirin yang walaupun berhijrah selas pinggang, tapi akhirnya jadi kaya, ditarik balik larangan tu, sekarang ikut kita lah nak simpan lama mana pun. Ni dia ada hukum-hukum yang berlaku supaya kita faham. Ayat Quran ni kalau kita tak faham, maka kita tak akan mengerti, kita baca saja. Sebab tu dalam bajet baru ni dia beri kepada pembangunan Islam 30 juta untuk percetakan Quran, terbesar nombor 2 di dunia selepas daripada Arab Saudi. 30 juta nak dicetak Quran di Putrajaya. Quran ni bukan cetak saja, bukan tulis saja, ya, dia kena baca. Kalau baca saja tidak faham makna, kena faham makna. Kalau faham makna, tak belajar tafsir, tak pandai hukum. Tak belajar tafsir, tak pandai hukum Quran. Dia ada hukum, ya. Kemudian dia ada di dalamnya perjuangan untuk menegakkan hukum Quran di dalamnya. Dan yang kelima, kita gunakan untuk mengubati penyakit masyarakat. Masyarakat kita sekarang ni kalau generasi muda parah, dari segi dadahnya, dari segi pil-pil khayalnya,
dari segi rempitnya, dari segi hidugamnya, parah. Jadi bagaimana kita nak buat dari segi sosialnya, dari segi penyakit, masalah keluarga, masalah ni berat. Macam mana kita nak buat? Terpaksa kita ambil Quran ni dan kita jadikan ubat atau resepi kepada penyakit masyarakat. InsyaAllah kalau kita gunakan itu, dia akan berjaya memperbaiki masyarakat. Sebabnya kalau kita lihat, bila kita belajar hijrah ni dia berlaku pertama sekali ialah beberapa orang yang tidak tahan dengan seksaan golongan musyrikin. Siapa yang tiada pelindung maka akan diseksa. Lalu Nabi perintahkan untuk berhijrah mula-mula ke Habsyah, Ethiopia, Morocco, Maghribi sekarang. Lepas tu balik, akhirnya kali kedua pula diketuai di antaranya pada masa itu oleh Ja'far bin Abi Talib. Lalu di dalam masa kali kedua ni lah musyrikin Mekah rasa tercabar. Lalu mereka bawa hadiah yang sangat banyak melalui wahid sampai ke negara itu dan minta supaya dikembalikan orang-orang yang berhijrah. Cuma apabila sampai hasutan itu, Maharaja Habsyi ni dia tidak terus terima. Jadi dia terus panggil, apa sebenarnya yang berlaku menyebabkan kamu datang berhijrah ke negara Habsyah ni? Di sinilah Ja'far bin Abi Talib jawab, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kami dulu dalam keadaan jahat dan dalam keadaan jahiliyah. Kami makan bangkai, kami merampok, kami mencuri, kami membunuh, kami tak bayar hutang, kami buat begini, sekurangkan sukatan timbangan, kami zalim, macam-macam berlaku. Sehinggalah Allah bangkitkan seorang yang bernama Muhammad mengaku jadi Rasul. Lalu dia terangkan, maka kami ikuti dia. Lalu kami tinggalkan apa yang kami amal dalam zaman jahiliyah, dalam zaman kejahatan. Yang dulu kami bercakap dusta, sekarang kami bercakap benar. Dulu kami makan bangkai, sekarang kami makan yang disembelih saja. Dulu kami ni merogol, mencuri, menipu, semua kami tinggal. Lalu kami jadi baik. Kami dalam keadaan baik mengikuti Rasul ini. Tiba-tiba kaum kami nak mengembalikan kami semula kepada kejahatan dan jahiliyah, menyebabkan kami nak menyelamatkan agama kami, maka kami mari berhijrah ke negara tuanku. Maknanya yang berlaku ni ialah kita ambil hijrah ni, dia mesti ada perubahan. Kalau sambutan sepanjang tahun, buat sambutan, tapi tiada apa-apa perubahan, maka ada sesuatu yang tak kena di dalam. Lalu disebut daripada orang manusia paling jahat, dia berubah menjadi kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik umat. Mereka mengaku mereka orang jahat, mereka mengaku mereka orang jahiliyah, tapi sebab ikut Islam Nabi bawa, Quran yang dibawa, ditanam akidah, iman, keyakinan, maka kami jadi sebaik-baik orang. Maka kita nak buat macam mana? Terpaksalah, bukan saja Quran ni kita cetak. Quran ni bukan cetak saja. Apa arti kita masyhur cetakan terbesar Quran nombor 2 selepas Arab Saudi, tapi kalau Quran tu tak dipakai? Kalau kita beli obat banyak-banyak, tak telang obat, apa faedah obat? Ni kena faham. Dia adalah ubat kepada penyakit masyarakat. Ini Quran. Dia resipi Allah. Allah tahu penyakit masyarakat ni yang ambil ni, menyebabkan orang-orang jahiliyah dalam tempoh 13 tahun di Mekah akidah beres, 10 tahun Islam beres, jadi 23 tahun. Maknanya boleh berlaku perubahan, tetapi Al-Quran itu mesti menjadi paksi. Sebab itulah kita dengan Quran ni, pertama sekali kita ambil ayat ni sudah, bagaimana Allah sebut bab pesaka yang diantara orang Muhajirin dengan Ansar itu dibatalkan. Tak boleh lagi orang mana Ansar meninggal, Muhajirin itu pergi ambil pesaka, tak boleh. Sebab sekarang Muhajirin sendiri pun boleh berdiri sendiri dah. Sebab itu
bila kita ambil kaedah ayat ni, dia ada perbezaan. Orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah dengan keadaan orang yang beriman sebelum hijrah sangat tinggi nilainya di sisi Nabi SAW dan para sahabat. Mereka beriman di Mekah, lalu mereka berhijrah dan berada di Madinah. Maknanya mereka ada pada dua posisi. Satu posisi iman berada di Mekah, posisi kedua iman berada di Madinah. Tidak sama dengan orang yang beriman setelah hijrah, tidak sama. Bila hijrah berlaku dari Mekah ke Madinah, ada yang beriman di Madinah, tidak sama. Sebab itu orang yang berada di Mekah dan Madinah, mereka lebih tinggi martabat dan nilainya di sisi Nabi dan para sahabat. Sebab itu kadang-kadang bila berlaku pembahagian, di antara yang akan diberi lebih ialah mereka yang ada pada dua posisi. Orang yang pernah berada di zaman Mekah, beriman, kemudian berhijrah, beriman pula di Madinah. Dia ada dua posisi. Ini mendapat kelebihan lebih daripada orang beriman setelah berlaku hijrah. Ini sebab ayat-ayat ni mari, ya. Sebab itu pertama sekali kita kena faham ayat. Kita orang yang beriman. Iman ni adalah suatu keyakinan yang Allah Ta'ala letak di dalam hati kita. Bila Allah letak keimanan, keyakinan dalam hati, maka pertama sekali kita menjadi manusia yang tenang. Kerana daripada perkataan aman, kita menjadi orang yang tenang, orang yang suka dengan agama, orang yang redha dengan agama, orang yang setuju dengan peraturan-peraturan agama. Dan apabila kita menjadi orang yang setuju, tenang, redha ni, Allah akan masukkan dalam sifat, iaitu orang yang tatma'innu qulubuhum. Tatma'innu tu kalau kita ambil penambahan, kita buang semua asal, dia akan balik aminan, iaitu orang yang tenang hatinya. Sebab itu bila datang saja perkhabaran daripada Allah Rasul, maka kita terus terima. Pasal hati kita adalah hati yang beriman. Orang yang beriman ni tenang sifatnya. Sifat tenang itu menyebabkan kita pergi capak ayat Quran, dia jadi terima. Maka bila ayat Quran yang melibatkan akidah dipegang dengan teguh, melibatkan amalan akan ada nampak pokok-pokoknya, melibatkan akhlak kita akan boleh tengok pekertinya. Sebab itu di antara orang bila sebut iman, maka di antaranya ada amanah. Amanah ni sangat penting. Amanah tu ambil daripada perkataan aminah itulah. Maknanya akan ada amanah. Sebab itulah bila orang tidak ada amanah, la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang tiada amanah. Sebab itu kita tengok di antaranya pendeta-pendeta yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bagaimana tidak amanahnya mereka. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Setengah daripada ahli kitab, orang yang jika engkau amanahkan kepada mereka harta yang banyak, nescaya dikembalikannya. Siapa dia? Abdullah bin Salam dalam ayat. Ketika datang orang Arab yang pada masa itu masih lagi dianggap kufur oleh orang Yahudi, serahkan satu jumlah harta yang sangat banyak sebagai simpanan kepada Abdullah bin Salam. Tapi Abdullah bin Salam ni bila sampai tempoh, orang Arab ni mari minta balik harta simpanan, dibagikan. Sebab dia kata saya hanya pegang saja amanah. Lalu bila Nabi SAW datang, dia dengan amanah dia ni, dia terus terima agama Nabi SAW. Ini Abdullah bin Salam. Sebab tu orang alim ni kita kena tengok. Kena tengok. Dia pasal bila dia amanah dalam perkara harta, dia amanah dengan perkara harta ni, dia akan bawa amanah pada agama. Wa minhum man in ta'manhu bidinar la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'iman. Dan sebahagian daripada mereka ahli kitab, orang yang jika engkau amanahkan kepadanya 1 dinar. 1 dinar ni yang paling tinggi Kuwait. 1 dinar ni 10 ringgit. Dinar Kuwait tinggi, 1 dinar 10 ringgit.
Ada dinar lain tu mungkin 1 dinar 8 ringgit kita. Tapi yang paling tinggi dinar Kuwait. 1 dinar 10 ringgit. Serah 1 dinar 10 ringgit je. Tapi tak dikembalikan. Sehingga terpaksa berdiri kau minta sama. Pak minta tak bayar juga. Siapa dia ni? Kita buka Ka'ab bin Ashraf, alim Yahudi. Menyebabkan bila Nabi SAW mendapat pengaruh di Madinah, orang alim ni dia berpakat dengan pemerintah waktu itu merubah sifat Nabi SAW. Ini orang alim. Sebab tu saya buat Quran ni bila cetak, saya nak peringat. Kita buka hadis akhir zaman, Nabi kita memberi pesanan. Sayati ala nasi zaman, akan sampai kepada manusia ni satu zaman, satu masa. Nabi kita kalau dia sebut sa dengan saufa, atau Quran pakai sa dengan saufa, sin dengan saufa tu dia mempunyai makna yang berbeza. Sin maknanya dalam waktu terdekat, tak jauh. Kalau saufa tu dalam jarak masa yang lebih jauh. Tapi Nabi sabda sayati ala nasi zaman, akan sampai kepada manusia ni suatu masa. La yabqa minal islami illa ismu. Tidak tinggal daripada Islam melainkan nama saja. Siapa situ? Kita sebut hari ni undang-undang Islam, orang tak pakai. Kita sebut peraturan Islam, sebut je. Sebut hukum jenayah Islam, termasuk qisas, diyat, hudud, ta'zir, sebut saja. Sebut Islam sebutan saja, tak diguna. Itu daripada zaman yang akan sampai. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh, dan tidak tinggal daripada Quran itu melainkan tulisan saja. Kalau dalam bahasa sekarang, tidak tinggal melainkan cetakan saja. Quran jadi cetakan, lawa cetakan. Wa masajiduhum amirah, masjidnya besar-besar. Wa hiya kharabun minal huda, tetapi runtuh daripada petunjuk. Masjid besar kosong. Bila buat masjid, proposal buat masjid 5 juta. Maka carrying capacity, berapa tampungan jemaah pada satu masa? 2,000 orang. Tulis tu, proposal tu. Maknanya sembahyang zuhur 2,000, sembahyang asar 2,000, sembahyang maghrib 2,000, sembahyang isyak 2,000, sembahyang subuh 2,000. Sebab jumlah tampungan pada satu masa, tampungan jemaah 2,000. Bila siap 3-0 hilang 2 orang. Ini masalah. Nabi sebut ketika itu berlaku 3 perkara ni, kamu tengok. Wa syarru man tahta adimis sama' ulama'uhum. Bila berlaku je 3 perkara ni, maka sejahat-jahat yang berada di bawah langit Allah pada waktu itu ialah ulama mereka. Ini Nabi sebut. Daripada mereka datangnya fitnah, kepada mereka kembalinya fitnah. Ini Nabi sebut. Iaitu, cuba dengar sabda Nabi. Ala innal kitaba was sultana sayaftariqan. Ingatlah, Quran dengan kerajaan, dengan pemerintah akan bertelingkah. Maka sahabat tanya, wa kaifa nasna' ya Rasulullah, kami nak buat macam mana? Faduru ma'al kitab, kamu bersama dengan kitab. Kamu ikut Quran. Dan kalau pemerintah tu ikut Quran, kamu ikut pemerintah tu sebab dia ikut Quran. Tapi kalau dia bercanggah dengan Quran, kamu ikut pemerintah, tak boleh. Kamu kena bercanggah dengan pemerintah, ikut Quran. Ini Nabi pesan. Tapi mari tu alim, kamu naklah bersama dengan pemerintah. Tak jahat apa? Ni kita berlaku di akhir zaman. Maka hari ini kalau kita buka Quran, suatu bila timbul isu I want to touch a dog, buka Quran. Ada anjing dalam suratul Kahfi. Rajman bil ghaib, dengan
jangkakan perkara ini. Salisuhum 3, wa rabi'uhum kalbuhum. Jumlah mereka 3, yang keempat anjing. Ada yang kata 4 orang, 5 anjing. Pada semua tu rajman bil ghaib. Anjing ni adalah anjing yang menjaga akidah Tuhan, menjadi petunjuk jalan, sehingga disebut oleh sebahagian tafsir ahli syurga anjing. Di dalam hadis, anjing ini dalam hadis 2 kali ada cerita disebutkan bagaimana dapatnya ampun dosa orang yang memberi minum kepada anjing. Satu orang berjalan di padang pasir dalam keadaan dahaga yang sangat. Lalu dia terjumpa dengan telaga, tidak ada tali, tidak ada timba. Dia turun, dia ambil dengan kasut dia. Dia naik sudah minum je, dia tengok anjing terjelai-jelai lidah menjilat tanah. Dia pun kata dalam hati dia, anjing ni dahaga macam aku. Dia pun turun balik, ambil air dengan kasut dia tu, dia minum anjing. Maka ni cerita zaman dulu sebelum daripada syariat Islam. Lalu dihapuskan dosa dia. Bila Nabi SAW ceritakan cerita ni, para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, pada beri minum anjing tu dapat pahala juga? Ya, pada tiap-tiap yang basah yang ada hati, dia ada perasaan, maka diberi pahala. Dan pada satu kisah yang lain Nabi sebut, ialah anjing ni yang diberi minum ni pelacur. Maka Allah hapuskan dosa dia dan ubah dia menjadi seorang yang sangat baik, sangat salihah. Ini mengikut setengah kita. Maka peristiwa berkait dengan anjing ni juga kita kena tengok di dalam suratul A'raf ketika Allah sebut sifat perangai orang alim. Orang alim kalau Allah marah, dia sifat famathaluhu kamathalil kalb. Bandingan orang alim ni macam anjing. Hari ni fatwa orang tak dengar. Apakah bila berlaku isu ni orang alim tak bersuara? Bersuara tapi orang tak dengar. Pasal sifat tu ada pada diri mereka. In tahmil alaihi yalhas. Kalau engkau tanggung dia, menjelerkan lidahnya. Wa in tatruku yalhas. Kalau engkau tinggalkan dia, dia menjelerkan lidahnya. Maka bila dikaji ayat Quran, mengapa anjing ni sentiasa menjelerkan lidahnya? Dalam keadaan rehat jeler lidah, dalam keadaan tercungak-cungak menjeler lidah, dalam keadaan lapar menjeler lidah, dalam keadaan kenyang menjeler lidah, dalam keadaan dahaga menjeler lidah, tidak dahaga menjeler lidah, rupanya saluran pernafasannya sempit. Maka dia terpaksa menarik nafas banyak sampai pekat. Kalau kita nyawa ni dua, dengan hidung sekali, dengan mulut sekali, begitu. Itu Allah sebut. Nah, maknanya bila sifat anjing masuk dalam diri orang alim, pemikiran dia ialah dunia sahaja, hari. Itu kadang-kadang kita nak panggil tok alim yang ada nama ni mahal, 10,000, 7,000. Ada satu kawan saya ni, dia kata saya selalu dengar dia ni tafsir dalam Quran, tapi bila berlaku satu peristiwa tu ke atas diri saya sendiri, maka saya tidak lagi hormati. Peristiwa apa? Kita panggil satu kuliah Zohor. Syarikat korporat ni sudah bayar. Bila dah bayar, tak apalah, maliklah bayaran tu syarikat korporat, menasabahlah, bayarlah. Tetapi masa kosong di antara maghrib dengan isyak. Oleh kerana nak naik flight pukul 10, isyak awal kan sekarang. Jadi apa salah kita cari satu masjid surau dekat dengan lapangan terbang. Maknanya nak check in pukul 9, katakan pukul 8.30 boleh sampai dah. Jadi mintalah supaya dibuat pengisian. Ejahlah cari mana-mana surau masjid dekat. Bila disuarakan ke dia tanya, dah berapa bayaran? Dia tanya bayaran. Kawan ni pun sebut, ustaz dah apa lagi, bayaran apa lagi, dah naik flight dah. Dia kata tak boleh, kena kira harga lain. Ini sifat yang Allah sebut dalam surah Al-A'raf. Sebab itu Nabi sabda, sejahat-jahat masa tu bila berlaku orang alim. Hari ni ramai mana orang alim yang mensuruh kita menyokong pemerintah, ramai mana. Ini pesanan Nabi SAW. Kita nak ikut Nabi ke nak ikut siapa? Kalau tak ikut Nabi, tak boleh temu dengan Nabi, habis.
Ana antazirukum alal haud. Aku tunggu kamu di kolam Kausar. Sehingga bila kita baca dalam surah yang paling pendek Al-Kausar itu, inna a'tainakal kausar itu, aku kata Allah, kami berikan kepada kamu engkau wahai Muhammad Al-Kausar. Ada dua penafsiran. Satu Al-Kausar dengan makna nikmat-nikmat yang banyak. Dan salah satu nikmat banyak itu ialah Al-Kausar. Ini setengah penafsiran. Satu penafsiran yang kedua kata Al-Kausar itu kolam Kausar itulah. Lalu Nabi kata ana antazirukum alal haud, aku tunggumu di kolam itu. Aku tunggu kamu di kolam itu. Aku pegang pencedoknya. Dan gelasnya, cawannya yang tersangkut sebanyak bintang di langit. Bila kajian bintang dibuat, Nabi sabda ni masa tu tak tahu pun. Bintang ni bila dia berlaga sama dia melahirkan bintang lain. Bintang sama bintang berlaga, dia beranak bintang lain. Jadi bernasabah Nabi sabda sebanyak bintang di langit. Sebab umat dia ramai, kalau tengok bintang yang ada tu tak bintang cawang tu. Allahu Akbar Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah, sadaqa rasuluh, betul. Lalu dalam aku mencebok sebahagian orang yang sedang beratur, ada yang dihalau keluar. Bila halau keluar ni, aku kata mengapa dihalau umat aku? Lalu mereka jawab, ini bukan umat Tuhan hamba. Ni kita atas dunia ni lah, kalau nak beratur esok, ini sekarang kena pilih. Sebab apa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelah engkau wafat. Dengan Islam ni mereka buat apa? Sebab itu hari wafat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar bangun selalu, ana muttabi' wala mubtadi'. Aku adalah pengikut setia Nabi SAW. Aku tidak akan mereka cipta agama ni. Terus dia beri kata-kata. Jadi Nabi terus mengeluarkan sabda, soha liman badala ba'di. Celakalah dengan makna jauhlah daripada rahmat. Jauhlah daripada rahmat orang-orang yang menukar selepas daripada aku. Jadi kita jangan buat apa-apa perubahan kepada agama Nabi SAW bawa ni yang telah sempurna. Kalau tidak, esok kita tidak dapat beratur untuk minum dari kolam Nabi SAW. Jadi bila mari percanggahan antara ikut Nabi ke ikut ulama ke, jawapan dia kena ikut Nabi. Sebab Nabi pesan, kalau ulama tu ikut Nabi, kita ikut ulama. Kalau alim ulama tu tak ikut Nabi, bercanggah dengan Nabi, kita ikut Nabi, tinggal ulama tu. Tak kira siapa. Tapi orang kampung dia jawab, dia ingat dia jadi ulama kita, dia juga ulama, dia jawab. Dia tak baca hadis du'atun ala abwabi jahannam. Doa ni ialah pendakwah-pendakwah di atas pintu neraka jahannam. Man ajabuhum, barang siapa ikut orang yang menyuruh ke arah neraka jahannam, nama pendakwah juga, qazafuhu fiha, dia akan buang orang tu masuk dalam neraka. Ini bukan benda ringan. Maka kita sampai pekat terpaksa buat bidah. Kita ambil bidah ikut Nabi SAW. Kerana siapa pun kalau tak dapat bertemu dengan Nabi SAW, maka tiada faedah. InsyaAllah kita ambil dengan molek perkara yang melibatkan hijrah ni. Biar kita buat satu keputusan untuk berhijrah mengikut perkara yang paling benar, ialah mengapa kita ambil asal hijrah. Dalam ayat yang kita baca ni, hijrah dia sertakan dengan jihad. Maka dibagikan orang beriman tak berhijrah ada, orang beriman berhijrah berjihad pun ada. Dan kadang-kadang orang yang beriman tidak berhijrah, mereka minta bantuan kepada Nabi SAW supaya mengalahkan musuh. Maka Nabi wajib fa'alaikumun nasr, wajib Nabi beri pertolongan, wajib. Sebab orang minta tolong mengalahkan musuh, maka Nabi wajib. Illa Allah Ta'ala sebut, melainkan hak ni tidak boleh, ala qaumim bainakum wa bainahum mitsaq, melainkan kaum yang ada di antara kamu dengan mereka perjanjian. Perjanjian dengan orang kafir kena dirangkap. Ini ayat.
Mari hak ni, ya Rasulullah minta tolong dia nak mengalahkan si anak. Nabi berbuka tengok, ada triki kita dengan dia, ada perjanjian. Ni tak boleh. Tunggu habis perjanjian. Sebab tu perjanjian dengan orang kafir ni kita kena. Bila kita buka fake siasat, fake negara, kan dia ada kafir musta'man. Kafir musta'man ni kafir yang diberi keamanan masuk. Kafir muahad, kafir yang ada perjanjian antara negara kita dengan negara mereka. Kafir zimmi yang ada dalam kafir harbi, dia 4. Baru ni negara kita ada hubungan dengan Azerbaijan. Dia kadang-kadang kalau kita boleh wujudkan diplomat lah di situ. Kalau tidak ada pun kita jadikan konsulat saja pun boleh. Tapi dengan Azerbaijan baru lagi ada. Saya nak peringatkan, Azerbaijan ni pernah duduk di bawah pentadbiran Sayyidina Umar. Jadi bila duduk di bawah pentadbiran Sayyidina Umar utus seorang gubernur mentadbir Azerbaijan. Pentadbiran di Azerbaijan ni dalam keadaan mendapat arahan daripada Sayyidina Umar di Madinah. Lalu pada satu hari gubernur Azerbaijan ni makan satu kuih yang sangat sedap. Maka dia tanya kepada tukang masak ni, boleh tak kuih ni kalau dimasak, dibungkus dengan baik-baik untuk hantar kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar di Madinah, boleh tahan atau basi? Maka dijawab oleh tukang masak, kata boleh. Sebab jalan Azerbaijan tu nak hantar tu jauh, berhari-hari. Maka kata boleh buat. Sayyidina Umar kata, Gubernur Azerbaijan kata masak, baik dibungkusnya dan hantar dengan utusan. Sampai di Madinah, Sayyidina Umar tak tahu terima kuih. Sayyidina Umar tanya dulu utusan, di Azerbaijan semua orang makan tak kuih ni? Itu pertanyaan pertama dia. Lalu utusan Gubernur Azerbaijan yang tidak. Di Azerbaijan hanya pembesar-pembesar saja yang makan. Rakyat biasa tak makan kuih ni. Sayyidina Umar kata, aku tolak hadiah ni. Dia pun ambil sekeping kertas, dia tulislah surat tu. Setelah Bismillah, Alhamdulillah, salawat salam, Assalamualaikum, wahai Gubernur Azerbaijan, aku tidak utusmu menjadi gubernur di Azerbaijan untuk hidup bermewah-mewah dan berlazat-lazat. Aku utusmu untuk mentadbir dengan urusan agama dan menjaga kebajikan rakyat. Adapun aku di Madinah ini, jika rakyat aku lapar, maka aku yang mula-mula lapar. Dan jika rakyat aku kenyang, aku yang paling akhir kenyang. Itu Sayyidina Umar. Kita sini minta maaf. Kita sini, saya minta maaf lah, naik dalam parlimen, ahli parlimen, tak usah jawab, nak naik je lah. Dia boleh jawab, dia kata ahli parlimen ikat perut, dia kata nak naik je lah, tak usah cakap lah, tak usah beri alasan, nak naik je. Ahli parlimen orang tanya saya, dah ustaz macam mana? Saya kata, dah banjir kalau naik air, kita duduk dalam perahu, dia naik, kita naik jugalah. Setuju tak setuju pun memang kena naik. Nak macam mana? Dah air banjir, kita duduk dalam perahu, dia naik, kita naik juga lah. Nak buat mana? Dah, tak kira lah, tu tak apalah, susah. Tapi bagi pembangkang saya sangat setuju lah. Sebab memang kita tak ada apa-apa peruntukan, menggunakan semua kemampuan keuangan yang kita ada. Jadi kemampuan tu kalau naik senang boleh lah bagi kita. Perkhidmatan awam ditangguhkan. Saya kata hari ni pun kena kajian. Sekarang kos sara hidup yang sangat tinggi. Dulu kita tolak satu troli barang masuk dalam kedai-kedai besar supermarket ni, the mall ni, mungkin 200-300 ringgit. Sekarang tak boleh 400-500. Jadi perkhidmatan awam saya setuju dikaji. Ada pun Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, timbalan menteri, tak setuju. Cukup dah. Pesanan Sayyidina Umar ni saya nak sebut ialah surat dia tu. Dia tulis dalam tu. Dia kata, jaga engkau wahai Gubernur Azerbaijan, jangan hidup bermewah-mewah, nanti pegawai-pegawaimu juga akan hidup bermewah-mewah. Hari ini betul lah. Berapa ramai pegawai kastam dihadapkan ke mahkamah? Kes apa? Pegawai ni dia tidak buat sendiri, dia tengok pemimpin-pemimpin tu.
Betul tak? Pemimpin hidup mewah. Pegawai kata aku nak hidup mewah juga. Kamu hidup mewah tak padan dengan gaji. Kamu rasuah, aku pun nak rasuah juga. Pesanan Sayyidina Umar ni yang mula letakkan bila kita nak kira tahun hijrah ni, mula tahun 1. Bulan tetap 12 bulan. Muharram awal tahun tetap. Cuma tahun 1, tahun 2 tidak ada. Sayyidina Umar panggil panitia mesyuarat masa dia jadi Amirul Mukminin, nak bincang, nak letak tarikh ni, nak ambil di mana peristiwa besar. Ada yang cadang Isra' Mi'raj, ada yang cadang waktu Nabi Tidjan, ada yang pandangan kita ambil peristiwa besar memisahkan ni ialah waktu hijrah. Itulah pentadbir yang tulis surat kepada Gubernur Azerbaijan. Jangan hidup mewah, nanti pegawai mu akan hidup mewah. Ini berlaku sekarang. Yang mengejutkan kita, pegawai SPRM pun kena cekuk juga. Agak pagar makan beras ni, bukan pagar makan padi dah. Saya tidak salah pegawai. Saya kata mula rosak daripada ikan ni ialah kepala. Lepas tu kita tengok mata bila kita beli ikan, kita tengok insan dia beli ikan sebab kepala. Kepala kepimpinan sudah hidup mewah, maka pegawai kan turun ke bawah sampai ke rakyat. Dan saya nak peringatkan ni supaya kita ambil ingatan. Jangan kita buat mudah-mudah. Pemerintah kita kena tengok, jangan buat lebih kurang. Dan saya nak tutup dengan hadis Nabi SAW. Nabi sabda, "Lan tahlikar ra'iyah wa in kanat zalimatan musi'a idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyah walakin tahlikur ra'iyah wa in kanat hadiyatan mahdiyah idza kanatil wulatu zalimatan musi'ah." Rawahu Abu Nu'aim. Maksudnya tidak rosak rakyat walaupun jahat dan zalim, selagi para penguasanya, pemimpinnya, pemerintahnya terbimbing mendapat hidayah. Ini sabda Nabi. Tetapi rakyat menjadi rosak walaupun mereka rakyat hidup terbimbing mendapat hidayah jika pemimpinnya jahat dan zalim. Betul Nabi sabda. Kita naik 40 orang, semua kita mabuk, tapi driver tak mabuk, tak apa. Betul tak? Kita mabuk semua 40 orang ni, mutak, tapi driver tak mabuk, tak apa. Boleh sampai insyaAllah, boleh hantarlah ke hospital ke mana tu. Tapi kalau kita 40 tak mabuk, driver mabuk, slow. Betul sabda Nabi SAW. Sebab tu soal pemimpin ni jangan buat lebih kurang. Lepas tu kita tengok bercanggah je dengan Nabi SAW, minta maaf kita tak ikut pemimpin ni, kita tak ikut alim ulama, kita tak ikut. InsyaAllah. Dan yang kedua saya nak bacakan juga daripada hadis, daripada bait syair Arab. Iza aradta syarifan nasi kullahum fanzur ila malikin fi ziyyi miskin dzalika alladhi hasunat fin nasi siratuh wa dzaka yasluhu lid dunya walid din. Kata dalam syair, saya harap dia kata bila engkau inginkan mulianya seluruh manusia, kalau nak angkat martabat kemanusiaan, lihatlah pemimpin yang tergolong dari kalangan orang-orang yang susah dan miskin. Itulah orang yang indah sejarah di depan manusia, dan dialah orang yang bagus di dunia dan pada agama. Maksudnya kalau kita bercakap kita nak angkat martabat ekonomi orang Melayu, dia pemimpin kita kena tengok. Ya. Sekarang kita boleh beza, tak usah bincang jauh lah. Pemimpin kita ambil hak ada sekarang, dia tak pernah susah. Dia tak pernah susah. Sebab tu bila dia naik buang rasionalisasi subsidi 20 sen, 20 sen, 20 sen, gula 20 sen, sebab dia tak pernah susah.
Apa nilai 20 sen bagi orang kaya? Tapi Perdana Menteri dulu yang naik minyak juga rasa subsidi ni buang juga rasa subsidi. Tapi 1 sen 3 sen. Pasal dia pernah susah, ayah dia pernah mari naik kapal. Ini betulnya syair ini. Ya. Orang yang tak pernah susah, sekali naik 20 sen dia tak pernah susah. Ini betul syair. Sebab itu seorang tok guru, dia piak seorang anak raja, dia pedal seorang anak raja tanpa sakit, tanpa salah. Tanpa apa kesakitan dibuat kepadanya, tanpa apa kesalahan. Sudah timbul dendam anak raja. Nanti aku naik jadi raja, siap tok guru, aku panggilmu dulu sekali. Mati ayah dia naik jadi raja. Masa tu dia raja muda. Sama sekali panggil tok guru dia. Mengapa tuan guru hukum saya pada hari itu dengan memukul saya tanpa apa-apa salah? Kalau saya salah baca ke, salah makhraj ke, boleh tak ada apa-apa, baca tak lagi apa, tak lagi pukul tak. Tuan guru dia jawab, kita cakap bahasa, tak pakai bahasa tu istana lah, payah kan. Cakap bahasa biasa. Saya tahu tuanku satu hari akan naik menggantikan janda tuanku jadi memerintah raja. Tanpa apa-apa bukti. Menyebabkan itu bila tuanku rasa sakit, rakyat pun begitu juga akan rasa sakit kalau tuanku hukum tanpa apa kesalahan. Apa dia dapat? Bagai-bagai persalinan. Inilah betul. Sebab dia pernah rasa susah, dia pernah rasa sakit dah, maka dia tak akan hukum rakyat. Jadi insya-Allah kita di Selangor ni agak beruntunglah, banyaklah kebajikan